Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tokoh tasawuf yang terkenal namanya Hatim Al-Asam meninggal pada tahun 230 Hijrah. Pernah satu ketika Hatim Al-Asam ini ditanya oleh gurunya. Gurunya bernama Syakir Al-Balkhi. Meninggal 194 Hijrah. Tanya gurunya Syakir Al-Balkhi kepada Hatim Al-Asam, berapa lama kamu sudah belajar dengan aku? Menuntut ilmu dengan aku ni berapa lama? Jawab Hatim, saya belajar dengan Tok Guru, dengan Tuan Syekh selama 33 tahun. 33 tahun. Lalu gurunya bertanya kepada Hatim Al-Asam, kamu mengaji, kamu belajar dengan aku ni selama 33 tahun. Apa perkara, apa topik, apa pengajaran yang kamu dapat pelajari dengan aku selama 33 tahun tu? Lama tu 33 tahun. Bukan 33 bulan, bukan 33 hari, 33 tahun. Kata Hatim Al-Asam, saya belajar daripada Tuan Syekh, daripada Tuan Guru sebanyak 8 benda saja. Kata guru dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ngaji 33 tahun, dapat perkaranya 8 perkara saja. Jadi kata gurunya, kamu cerita pada aku nak dengar. 8 perkara yang kamu belajar daripada aku selama 33 tahun. Jadi 8 perkara ni yang disebut oleh Hatim Al-Asam ini satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Satu perkara yang sepatutnya menjadi renungan kepada saya, kepada kita semua. Jadi yang pertamanya kata Hatim, aku perhatikan semua manusia ini, semua orang akan ada kekasih. Kekasih maksudnya orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Dan saya akan lihat semua orang ini, dia akan hantar kekasihnya ke perkuburan. Isteri ke meninggal, suami ke, anak ke, ayah ke, mbak ke. Biasanya kalau kita sayang, kita akan hantar ke perkuburan. Dan saya tengok semua orang ni bila hantar, dia akan balik ke rumah masing-masing. Iyalah, takkan nak tunggu kat kubur buat apa? Betul tak? Tapi kalau saya boleh, saya nak ada seorang kekasih ataupun satu kekasih yang menemani saya dalam kubur. Yang menemani saya dalam kubur, ikut bersama-sama dengan saya. Kekasih yang saya maksudkan itu ialah amalan solihah. Amalan solihah, amalan soleh. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang
perkara ataupun amalan yang tidak terputus walaupun setelah kita meninggal dunia, iaitu amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Baik. Jadi ini yang saya mahu, iaitu amalan solihah yang bersama dengan saya. Dan kita boleh akui, ini sebenarnya kekasih sebenar kita yang akan bersama dengan kita, iaitu amal soleh, amal kebajikan, amal al-khair. Umum, amal al-khair, amalan solihah. Sama ada hubungan kita terus dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala. Aku memerhati suatu firman Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah Ta'ala sebut, sesiapa yang takut, yang bimbang kepada Tuhannya, lalu dia menahan nafsu dirinya daripada mengikut hawa nafsu, maka syurga itu adalah tempat tinggalnya. Jadi bila aku dengar ayat ni, aku faham ayat ni, aku memaksa nafsuku untuk tunduk supaya aku taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu dia mengajak kepada keburukan, melainkan yang Allah Ta'ala beri rahmat kepadanya. Maknanya mengengkang hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, aku melihat bahawa dan aku perhati manusia ni, dia akan ada benda yang dia sayang, yang dia milik, dan dia akan jaga betul-betul supaya barang itu tidak hilang. Barang itu tidak hilang. Semua manusia begitu, tuan-tuan. Siapa saja, dia akan ada benda dia sayang, benda dia kasih, dia akan jaga benda itu. Dan bila aku mengingatkan begitu, aku membaca firman Allah dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa sahaja di sisi kamu yang ada dengan kita ini, yanfad, dia akan habis, dia akan hilang, dia akan hancur. Wa ma indallahi baq. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tetap kekal. Zakat, kita berzakat, kita menunaikan zakat, itu sesuatu harta kita yang akan kekal bersama dengan kita, pahalanya berterusan. Sedekah, wakaf, infak, derma, apa istilah pun yang kita keluarkan nawaitu kita untuk mendapat keredaan Allah, ianya kekal. Bahkan suatu yang luar biasa, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa sahaja yang kamu infakkan daripada sesuatu, apa benda yang kita infak, kita belanja, maka Allah Ta'ala sebut fa huwa yukhlifu, dia akan ganti. Pasal apa dia akan ganti? Mungkin kita terfikir, pasal apa ganti ni? Wa huwa khairur raziqin. Sebab dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Pemberi rezeki yang kurniakan kepada kita pelbagai rezeki daripada pelbagai sumber, yang kadang-kadang sumber rezeki itu tak pernah kita terfikir, yang tak pernah kita fikirkan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, aku melihat dan aku perhati manusia ni, kata Hatim Al-Asam kepada guru dia, Syakir Al-Balkhi, aku tengok, aku perhati manusia ni, ini dia cerita ribuan tahun dulu, tuan-tuan. Sama je. Dia macam orang Arab kata lah. Orang Arab kata, la jadida tahta syamsi. Orang Arab katalah. Dia kata tidak ada benda baru di bawah sinaran matahari. Benda berlaku di dunia ini benda berulang-ulang. Benda berulang.
Orang baik, perangai baik daripada dulu sampai sekarang. Orang jahat dulu sampai sekarang. Orang khianat kepada amanah dulu sampai sekarang. Orang jujur dulu sampai sekarang. La jadida tahta syamsi. Tiada benda baru atas dunia, tidak ada benda baru. Dia pengulangan. Jadi dia kata, aku melihat manusia ini kadang-kadang yang dia lihat, yang dia ambil berat ni ialah soal harta dia, soal keturunan dia, soal pangkat dia. Itu yang dilihat oleh manusia. Lalu bila aku membaca firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Masjid kita pun nama Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah. Sebab punca kejayaan manusia dunia akhirat ialah takwa. Dan dalam ratusan ayat sebut secara jelas perkataan takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang selalu kita baca, yang kita hafal, berkenaan dengan takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kepadanya jalan keluar. Ada makhraj, ada cara keluar. Kita kadang manusia ni, kita tak tahu cara macam mana kita nak keluar daripada satu-satu masalah. Tak ada benda. Kita tak tahu cara. Tapi dengan ketakwaan itu, Allah akan lorongkan kepada kita jalan keluar kita. Masalah kita, benda yang kita nak dalam hidup, makhraj. Allah adalah pemberi jalan kepada kita. Dan Allah, Dia ni akan memberi rezeki daripada sumber yang kita tidak sangka-sangkakan. Baiklah. Jadi ini yang dikatakan, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Baik. Yang kelima. Yang kelima kata Hatim Al-Asam, aku perhati manusia ini, kebanyakan mereka ini suka cela-mencela, kutuk-mengkutuk antara satu sama lain. Bila aku lihat betul-betul, aku kaji betul-betul, punca dia satu. Punca dia dengki. Punca dia situ. Punca dia hasad. Punca dia hasad. Jadi dengki ni dia akan jatuh, dia akan kena kepada semua orang. Orang berniaga, dia akan dengki pada orang berniaga. Biasanya begitu. Ulama, dia dengki pada ulama. Seorang tokoh, dia dengki kepada seorang tokoh. Biasanya begitu. Tapi bila aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di ayat yang kita baca hari-hari, tuan-tuan. Kamilah, yakni Allah, kamilah yang kami beri rezeki, yang kami bahagikan kepada mereka rezeki di kehidupan di dunia ini. Pembahagian sebenar itu ialah Allah. Ialah Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita yang berada dalam masjid hari ini, mungkin ada kalangan kita umur 80, 90, 70, 60, 50, 40, tak kisahlah berapa umur pun. Banyak yang kita lalui kehidupan ni sesuatu yang tak pernah kita fikirkan. Oh, tak sangka sampai Allah bagi begini. Kita akan kata begitu. Yalah, usaha kita, ikhtiar kita itu satu perkara lah. Tapi yang menentukannya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa harus didengki, harus merosakkan kehidupan kita, jiwa kita, dengki kepada sesuatu yang bukan milik kita. Ada seorang ahli tafsir di abad ini, tapi dah meninggal tahun 1998. Namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau menyebut begini, tuan-tuan. Dia kata begini, kalau kamu melihat saudaramu, kawan kamu, sahabat kamu, siapa pun, dia dapat satu nikmat,
Satu nikmat dia dapat. Bila kawan kamu dapat nikmat, kamu gembira. Kita hak gembira tak dapat ni. Yang dapat tu kawan. Kita gembira. Kemudian kita doakan pula supaya nikmat itu kekal kepada kawan kita. Dan kalau kita jumpa kawan kita, kita ucapkan tahniah kepada kawan kita. Berapa perkara tu? Seronok, gembira, doa, ucap tahniah pula. 3 perkara. Percayalah, kata Syekh Sya'rawi, percayalah, suatu hari nanti Allah akan beri kepada kamu, cuba sambung. Allah akan beri kepada kamu, bukan sama, Allah akan beri kepada kamu lebih baik daripada sesuatu yang didapati oleh kawan kamu. Ini tindakan kerana kita redha ataupun kita rasa gembira dengan nikmat yang diperolehi oleh orang lain. Baik, itu perkara yang kelima. Perkara yang keenam, aku lihat kalangan manusia ni, ialah dia orang tasawuf, dia kaji, dia fikir. Sebahagian mereka ini, kerja mereka ni buat zalim pada orang, memerangi orang lain, bermusuh dengan orang lain. Itu kerja dia. Dia zalim ni pekat dia lah, dengan kuasa yang ada pada dia. Dia cuba ananya orang. Dan dia jadikan orang, kadang-kadang bukan orang lain, kawan dia sebagai musuh, saudara dia sebagai musuh. Lalu bila aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innash syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa." Allah Ta'ala menyebut sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kepada kamu. Maka jadilah syaitan itu sebagai musuh kamu. Yang sebenarnya musuh kita sebenarnya bukan kawan kita, bukan sahabat kita, bukan saudara mara kita, bukan rakan taulan kita, bukan manusia lain ni. Yang musuh kita hakiki ialah syaitan. Lalu aku hindari bermusuh dengan manusia. Aku waspada dalam menghadapi musuh sebenar, iaitu syaitan. Itu musuh sebenar kita. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh, aku perhati manusia ini, mereka sanggup hinakan diri mereka. Ini cerita ni dekat 2000 tahun lepas ni, tokoh tasawuf ni sebut. Dia meninggal, saya katakan tadi, meninggal pada tahun 194 Hijrah. Bayangkanlah, lebih pada 1400 tahun dulu. Dia kata apa? Dia kata, aku lihat manusia ni kadang-kadang sanggup hinakan diri sendiri. Waktu mana? Dalam mencari rezeki. Dia sanggup hinakan diri, dia malukan diri dia sendiri. Pasal apa yang dikatakan hina diri sendiri itu? Kerana manusia ni berani melanggar sesuatu yang tidak halal. Dia sanggup jatuhkan maruah dia sendiri, harga diri. Mungkin kerana ribuan ringgit, mungkin kerana jutaan ringgit, mungkin puluhan jutaan ringgit, mungkin bilion ringgit. Iaitu dengan cara dia mengambil sesuatu yang tidak halal. Tak halal itu umum. Mungkin dalam bentuk rasuah, mungkin dalam bentuk sumber duit yang tidak halal, mungkin dalam bentuk rompakan, mungkin dalam bentuk curi. Pelbagai cara, tapi itu semua adalah sesuatu yang tidak halal. Sebab itu Islam menggalakkan kepada kita untuk berusaha keras mencari kekayaan. Betul. Itu agama, arah agama ajar kepada kita. Cari kekayaan, kesenangan. Tapi jangan sekali-kali kekayaan itu diambil dengan cara yang tidak betul. Tidak betul. Kita tak cerita lagi soal keberkatan.
Tapi ahli tasawuf ni dia cerita orang ni orang yang menghinakan diri dia sendiri, memalukan diri dia sendiri. Malukan diri sendiri. Apatah lagi kalau duit itu duit masyarakat, duit rakyat, duit negara. Ini satu perkara yang sangat penting kepada kita supaya jangan dilihat hanya kekayaan, tetapi dilihat macam mana kekayaan itu didapati. Sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablahu au kama qala. Kata Rasulullah, dia riwayat ni pelbagai, sebab tu kadang-kadang hadis tu dekat-dekat. Tapi ini riwayat Tirmizi, maksudnya tidak berganjak dua kaki anak Adam pada hari kiamat, melainkan ditanya tentang umurnya. Umur yang saya kata tadi lah, umur kita 80 ke 90. Kalau itu tidak penting, itu angka saja. Tapi ditanya bagaimana kita memanfaatkan umur yang ada. Umur yang ada. Sebab tu tak ada hadis ayat ke Quran sebaik-baik umur orang begini-begini, tak ada. Tak ada. Sebab soal umur ni bukan kita yang boleh kawal, betul tak? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat macam mana kita gunakan umur yang ada kepada kita. Fima afnah, macam mana dia gunakan umur tersebut. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, apa yang dia buat dengan ilmu yang ada, dia amal ataupun tidak dengan ilmu yang ada. Dan yang seterusnya wa an malihi, dan tentang hartanya. Tapi bila soal harta ni dipecah dua pula soalan tu. Soalan yang pertama, min aina iktasabahu, macam mana dapat duit tu? Macam mana dapat? Satu. Wa fi ma anfaqah, dan macam mana cara dia belanja. Cara dapat satu. Kemudian cara belanja, dapat mesti dengan cara yang betul, cara yang halal. Belanja pun dengan cara yang betul, dengan cara yang halal. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, dan yang akhir sekali ialah tentang jasadnya, macam mana dia gunakan tenaganya, kekuatannya untuk manfaatkan kepada orang lain. Jadi ini yang kita katakan rezeki. Jangan sekali-kali kita menghinakan diri kita dengan mencari sesuatu yang tidak halal. Dan yang ke-8, aku melihat manusia ini dalam hidup ni, banyak manusia ni dia tawakal kepada makhluk. Mungkin satu sudut kita dengar ayat yang digunakan ni, tawakal pada makhluk ni, mana aku ada, aku tawakal pada Allah, kita kata. Tapi bila dihurai, macam huraian tu kena pada kita. Sebab begini, Hatim Asam kata, ada orang ni dia tawakal kepada kebun dia. Ada orang tawakal kepada barang dagangan dia, ni sesuai zaman dia lah. Ada orang tawakal kepada pekerjaan dia. Ada orang tawakal kepada kesihatan dia. Maksudnya, kadang-kadang kita ni mengharapkan bahawa kalau dikatakan sebagai kesihatan tu kekal, kita akan sihat sentiasa. Tapi itu tidak berlaku. Ataupun kita tawakal hanya kepada pekerjaan. Bila kita hilang satu pekerjaan, kita rasa dunia dah gelap. Bila hilang pekerjaan, kita rasa dunia dah gelap. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada benda yang melata, benda yang bergerak di atas muka bumi ini, melainkan Allah yang memberi rezeki. Jadi tawakal itu, natawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kita tawakal kepada Allah yang tidak mati. Tawakal yang berterusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bila 8 perkara ni Hatim Al-Asam beritahu kepada Guru Syakir Al-Balkhi, guru dia pun ulas. Last guru dia membuat ulasan, komentar ringkas. Kata Syakir Al-Balkhi, aku ni telah melihat dalam semua kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, dibaca semua. Aku tengok dalam Taurat, aku tengok dalam Injil, aku tengok dalam Zabur, dan pasti sekali dalam Al-Quran. Semua kitab-kitab Allah yang Allah Ta'ala turunkan itu membicarakan 8 perkara yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam. Maknanya Hatim Al-Asam ni dia buat kesimpulan yang sangat baik. Dia mengaji 33 tahun, dia dapat 8 perkara. Kita Alhamdulillah, tazkirah 30 minit ni kita dapat 8 perkara. Untuk kita cuba lihat 8 perkara ni menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan kita ni, sifat kita ialah untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia ni melakukan kesilapan, melakukan kesalahan. Sehingga kan seorang tokoh abad ini namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, meninggal tahun 1998 juga, bukan Imam Ghazali itu, tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata nak nunjuknya kita setiap orang ni ada kesalahan, sehingga kan dia kata lepas kita beri salam, kita semayang, kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Perkara awal yang kita sebut ialah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tak ada orang lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah, Alhamdulillah aku semayang. Tak ada. Pasal apa kita tuh istighfar? Kerana Syekh Ghazali kata itu nak menunjukkan sifat hamba. Walaupun kita solat, kita tetap istighfar. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu waktu kita solat tadi, kita sendiri pun lalai. Kita tak ingat apa yang kita baca, kita tak fokus, kita tak memberi tumpuan kepada solat kita. Lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kita usaha untuk perbaiki diri kita. Yang kedua, hidup kehidupan kita ini biar boleh menjadi manfaat kepada orang lain. Apa benda yang boleh kita manfaat kepada orang lain, dan tak sama pasti. Ada manfaat itu kerana harta, kelebihan harta. Ada manfaat itu kerana kelebihan ilmu. Ada manfaat itu ialah untuk kita beri kegembiraan kepada orang lain, merasa beban orang lain. Tapi asasnya ialah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan perkara yang ketiga yang boleh kita buat dalam hidup ini ialah al-isti'dad. Persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ada dalam rumah Allah ni, Masjid Taqwa ni, pasti yakin bahawa selepas 100 tahun nanti, saya ambil umum, selepas 100 tahun tidak ada kita yang ada ni hidup di dunia. Masjid Taqwa insya-Allah ada. Tapi ketika itu yang menjadi jamaah mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita. Kita dah tak ada. Kita akan tinggalkan dunia ini. Jadi sudah tentu sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada isti'dad. Ada apa yang kita sebut sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Apa perkara yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri taufik kepada kita, sentiasa beri hidayah kepada kita, sehingga kita dapat memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ke arah keredaan dan juga mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu tazkirah kita sebelum Jumaat kita pada hari ini.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la tada' lana min hadzal maqam dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa adaita wa la mazluman illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.